Hai, Assalamualaikum. Saya Siti Nur Faizah binti Abdul Razak. Okey, lokasi yang saya akan pilih adalah kampung halaman saya, iaitu terletak di Kota Tinggi, Johor. Okey, sekarang saya berada di Tanjung Malim dan saya dalam perjalanan untuk pulang ke kampung saya. Okey, untuk kita tengok perjalanannya, teruskan menonton. Jarak Pasir Panjang daripada Tanjung Malim adalah kira-kira 484 km. Oleh kerana PKP, saya terpaksa menggunakan pengangkutan awam untuk pulang ke kampung halaman. Saya perlu menaiki KTM, MRT dan bas kerana ketiadaan pengangkutan awam yang bergerak terus daripada Tanjung Malim ke Kota Tinggi, Johor. Okey, sekarang kita dah sampai di Kota Tinggi. Okey, kita akan teruskan perjalanan untuk ke Pasir Panjang pula lepas ni. Pasir Panjang adalah merupakan kawasan pedalaman yang terletak di pinggir bandar Kota Tinggi. Jarak antara kawasan ini dari bandar Kota Tinggi adalah kira-kira 48 km. Okey, sekarang kita berada di pintu masuk kawasan tempat tinggal saya, iaitu Kilang Kelapa Sawit Pasir Panjang. Akhirnya kita sampai juga setelah beberapa jam kita daripada Tanjung Malim hingga ke Kota Tinggi, dan sekarang sudah sampai di depan pintu rumah masuk saya. Jadi dapat kita lihat ada lagi 15 km untuk kita masuk ke dalam untuk kita lihat kawasan perumahan. Untuk kita lihat apa pembangunan yang ada di dalam, okay, jom kita teruskan menonton. Sepanjang perjalanan, di kiri dan kanan jalan adalah merupakan kawasan hutan. Dalam beberapa kilometer, dapat diperhatikan landscape fizikal bertukar kepada kawasan ladang kelapa sawit. Masa yang diperuntukkan untuk sampai ke kawasan pertempatan Pasir Panjang daripada pintu masuk jalan besar adalah hampir setengah jam. Bentuk muka bumi di kawasan ini adalah terdiri daripada tanah pamang sebagai kawasan pertempatan, bukit bukau untuk kawasan perladangan dan terdapat juga beberapa anak sungai. Sungai utama di kawasan ini adalah Sungai Batu 18 yang mana sungai ini mengalir hingga ke kawasan Sedili. Okey, baiklah, kita berada di kawasan pembangunannya, itu di kawasan sungai. Okey, dulu ni kawasan JT ni sangat kecil, namun hasil tangkapan yang diperolehi terlalu banyak. Jadi JT ni dibesarkan dan semakin ramai orang daripada kawasan luar tahu bahawa di sini adalah tempat memancing lah. Kira menjadi pusat tumpuan orang ramai yang berminat untuk memancing. Rata-rata pengunjung yang datang ke sini bukan sahaja daripada penduduk tempatan, malahan turut terdapat pengunjung daripada Singapura. Pertambahan pengunjung yang hadir terutamanya pada musim bulan mengambang telah menyebabkan kawasan JT di sini semakin diperbesarkan dan diperluaskan lagi. Dahulu, kawasan hutan ini sangat tebal sehingga penduduk-penduduk tidak berani keluar ke bandar pada waktu malam. Namun kini, pelbagai pembangunan yang telah dijalankan menyebabkan kawasan hutan terpaksa ditebang. Okey, baiklah, sekarang kita berada di lokasi pembangunannya seterusnya, iaitu di kawasan, saya pun kurang pasti ni apa, sebab dulu kawasan ni semuanya hutan yang sangat tebal dan sekitar 2010-an macam tu pembangunan ni telah dijalankan. Okey, ni pintu masuk dia. Okey, ni dulu kawasan ni semua hutan yang sangat tebal. Dan dapat kita lihat, okey, itu jalan yang biasa digunakan oleh penduduk ni untuk keluar masuk ke bandar. Okey, nampak hutan. Tapi di dalam ni ada kawasan pembangunan yang saya pun kurang pasti apa dia, sebab nak masuk dia tak boleh. Tak ada orang jaga, tak nampak orang lah. Mungkin ada lakuk orang kat dalam tu. Dan kita nampak ni ada kolam-kolam ni. Macam kolam ikan. Kolam ikan mungkin. Saya nak masuk pun kurang berani lah, sebab takut kena tembak kan. Selain itu, terdapat juga kawasan hutan yang ditebang untuk dijadikan sebagai kawasan kebun. Seperti yang dapat kita perhatikan, kawasan ini telah dijadikan sebagai kebun tebu. Dahulu, kawasan ini juga adalah merupakan kawasan hutan. Okey, sekarang kita berada di lokasi pembangunan seterusnya. Seperti yang kita dapat lihat di belakang ni, sebenarnya ni dulu pun kawasan hutan juga, tapi hutan tu telah ditebang dan dijalankan kawasan peladangan kelapa sawit. Sebenarnya di kawasan hutan, okey, itu jalan masuk hutan, dan hutan tu telah ditebang menjadi kawasan yang lapang untuk dijalankan kawasan peladangan. Namun oleh kerana kawasan ni sering dilanda banjir dan pokok-pokok tu tak dapat nak hidup, jadi pengusaha syarikat ni dia pindahkan kawasan tanaman mereka ke tempat lain. Jadi kawasan ni tinggal terbiar macam ni sajalah. Penerokaan hutan telah menyebabkan perubahan landscape di kawasan ini. Seperti kita ketahui, hutan adalah merupakan habitat flora dan fauna. Aktiviti perhutanan yang telah dijalankan menyebabkan hidupan liar seperti monyet kehilangan tempat tinggal mereka. Jadi, mereka akan berkeliaran di tepi-tepi jalan mengharapkan ihsan penduduk yang melalui kawasan ini untuk memberikan makanan. Bukan itu sahaja, penduduk di sini pernah terlihat kelibat haiwan-haiwan liar seperti gajah, tapir, babi hutan, tenggiling dan banyak lagi di kawasan ini, terutamanya pada waktu malam. Tambahan lagi, fenomena tanah runtuh juga kerap berlaku di kawasan ini, terutamanya pada musim hujan.
Selain itu, pembangunan yang dijalankan adalah pembinaan bangunan sekolah agama. Bangunan ini baru dibina sekitar tahun 2016. Dahulu, sesi persekolahan untuk sekolah agama dijalankan di bangunan sekolah kebangsaan. Sesi persekolahan untuk sekolah kebangsaan yang berakhir pada jam 1 petang memberi ruang kepada sesi persekolahan agama yang bermula pada jam 2.30 petang. Kini, dengan pembinaan bangunan ini dapat melancarkan lagi pengurusan sekolah agama serta proses PDP-nya. Tapak kawasan sekolah agama ini dahulunya adalah merupakan kawasan ladang kelapa sawit. Pembangunan seterusnya yang dijalankan di kawasan Pasir Panjang ini adalah kawasan perkilangan. Oleh kerana kawasan kilang ini terletak jauh daripada kawasan perumahan, jadi perubahan yang berlaku tidak disedari oleh penduduk setempat, terutamanya mereka yang tidak berurusan di kawasan kilang seperti saya sendiri. Pembangunan yang berlaku di kawasan ini adalah pertambahan proses kelapa sawit, yang mana hampas-hampas kelapa sawit ini akan dikumpulkan semula untuk menghasilkan gas yang boleh dijual semula kepada syarikat yang memerlukan. Proses ini dinamakan sebagai biogas plant. Di hadapan kilang ini terdapat tasik di bahagian kiri dan kanan jalan. Tasik yang terletak di bahagian kiri jalan lebih tercemar berbanding di sebelah kanan jalan. Hal ini kerana sisa kumpulan daripada kilang akan dilepaskan di tasik sebelah kiri jalan untuk tujuan penapisan bahan terampai. Sekian sahaja perkongsian saya mengenai kawasan tempat tinggal saya di Pasir Panjang, Kota Tinggi, Johor. Harapan saya adalah semoga satu hari nanti kawasan ini akan dikenali oleh segenap lapisan masyarakat di seluruh Malaysia. Hal ini kerana apabila saya menyebut nama Pasir Panjang atau Tunjuk Laut, hampir kesemuanya tidak pernah tahu akan kewujudan kawasan ini. Semoga kita bertemu lagi di masa akan datang. Sekian, terima kasih.